Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah rukun Islam yang pertama. Walaupun disebut rukun Islam, dua kalimah syahadah ini mempunyai kaitan yang erat dengan iman. Iman itu ialah percaya dengan hati, iqrar dengan lidah, disertakan dengan amalan. Iqrar dengan lidah itu ialah mengaku dengan berlafaz, menyebut dengan lidah, percaya kepada semua ajaran Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membincangkan perkara-perkara yang membatalkan iman, para ulama juga menyebut dengan membatalkan dua kalimah syahadah. Iman adalah perkara zahir dan batin. Sebutan dengan lidah disertakan dengan amalan dan kepercayaan di dalam hati. Adapun dua kalimah syahadah adalah sebutan dengan lidah bagi mengaku seseorang itu beriman, percaya kepada ajaran Islam daripada Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di kalangan kita hanyalah belajar perkara yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan puasa, yang membatalkan haji. Kita tak sedar di sana perkara yang lebih bahaya, iaitu batalnya dua kalimah syahadah. Batal dua kalimah syahadah ini bermakna batalnya iman, batalnya Islam seseorang. Hapuslah segala pahala, tidak sah segala amalan yang dibuat. Oleh kerana itu, kita naklah faham betul-betul berkenaan dengan perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Setelah kita memahami segala yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah, yang menjadi intisari yang terkandung di dalamnya segala rukun iman dan Islam, serta segala panduan hidup, walaupun ianya merupakan sebahagian daripada rukun Islam, tetapi ianya penting sehingga menjadi syarat kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Setiap orang yang nak masuk Islam mestilah mengucap dua kalimah syahadah. Syarat sah semua amalan-amalan yang pertama ialah Islam. Bukan kitab fiqh. Syarat sah sembahyang yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah zakat yang pertama Islam. Syarat sah haji yang pertama Islam. Syarat sah nikah kahwin dan akad nikah yang pertama Islam. Islam adalah syarat yang pertama kepada semua amalan. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati seseorang berkenaan dengan Islam. Bagi membuktikan Islamnya seseorang itu ialah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Oleh kerana itu, setiap orang yang nak masuk Islam diminta supaya mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun demikian, dibenarkan juga ucapan-ucapan dalam bahasa apa sekalipun yang menunjukkan dia percaya kepada Islam. Sekiranya ada orang-orang yang bukan Islam, dia berucap, dia bercakap dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa apa saja, menunjukkan dia percaya kepada Islam, percaya kepada Allah sahaja Tuhan, percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan sendiri dia menjadi seorang Islam.
Jangan kita terikat dengan lafaz itu saja. Perlu juga diketahui bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Syekhuna Sa'id Hawa menyatakan di dalam bukunya Al-Islam bahawa terdapat beberapa perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Syekh Sa'id Hawa ialah seorang pemimpin Ikhwan Muslimin, sebuah parti Islam ataupun gerakan Islam dari Syria. Mengarang kitab-kitab yang banyak, kitab tafsir dan kitab-kitab yang lain. Di antara kitab yang dikarang ialah Al-Islam. Di dalam kitab ini, Syekh Sa'id Hawa menyebut perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Di antara perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah itu ialah yang pertama bertawakal ataupun bertawakul. Tawakul masdar. Tawakal fa'il. Perbuatan dan nama terbitan. Makna satu saja. Bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, boleh membatalkan dua kalimah syahadah sekiranya seseorang itu menggantungkan harapannya kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang Islam, setelah dia buat sesuatu perkara, dia berikhtiar, sama ada yang perkara yang berkait dengan cari makan rezeki, ataupun yang berkait dengan mengubat sakit, dan sebagainya. Setelah dia berikhtiar, dia mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya, semua perkara itu setelah kita ikhtiar, terserah pada Allah. Allah Ta'ala lah yang meluluskan, yang menjayakan. Jangan kita merasakan ada yang lain daripada Allah yang menjayakan harapan kita. Kalau percaya kepada yang lain daripada Allah, memberi harapan kepada kita, boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya, dan pada hari peperangan Hunain, tatkala kamu sombong dengan jumlah kamu yang banyak, tetapi tidak memberi faedah sedikit pun, sehingga bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu. Lalu kamu berpaling tadah, lari bertempiaran kerana diserang oleh musuh. Ayat ini berkait dengan peperangan Hunain. Dari sini kita memahami makna kerana kemenangan yang sebenar tidak ada pada yang lain malaikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat ini berkait dengan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia menjadi pengajaran kepada seluruh umat Islam. Peristiwa Hunain mengambil sempena satu lembah yang dikenali dengan lembah Hunain. Apabila Nabi SAW diserang oleh kabilah Hawazin dan kabilah-kabilah yang bergabung dengannya, setelah berjaya membuka Mekah, yang kita baca dalam kitab tafsir minggu lepas. Bila Mekah ditawan, menyebabkan berduyun-duyun orang masuk Islam. Oleh kerana terlalu ramai orang masuk Islam, maka mari rasa sombong, rasa megah. Kalau peperangan Badar, jumlah kita 313 orang, boleh menang. Dalam peperangan yang lain, 1 lawan 10 kali ganda boleh menang lagi. Sekarang, sudah ramai yang masuk Islam. Yang masuk Islam tu macam-macam. Ada masuk Islam sungguh, ada masuk Islam tipu, munafik. Dan ada yang bergabung dengan orang Islam. Bukan semuanya ikhlas. Tetapi, setelah melihat jumlah yang terlalu ramai, mari perasaan ujub, perasaan kagum kepada diri sendiri. Ujub, ajabatkum makna ujub. Kagum pada diri sendiri.
sehingga tak teringat kepada Allah Ta'ala yang memberi pertolongan. Ada di kalangan mereka yang berucap, lan nughlaba ba'dal yaum. Kita tidak boleh dikalahkan lagi selepas hari ini. Setelah jumlah kita macam ni, tak ada lagi yang boleh mengalahkan kita. Oh, kita akan menang semua dah. Akan menang semua dah. Ini zaman Nabi. Zaman tak Nabi kau sangat lagi. Nah, sebab itu jangan kita ujub, kagum dengan apa yang zahir, sehingga tidak bertawakal kepada Allah. Apabila mereka ujub, kagum, Allah Ta'ala mengajar mereka dalam perang Hunain. Setelah Nabi SAW dan puluhan ribu bala tentera Islam keluar daripada Mekah untuk bertempur dengan puak-puak Hawazin, tiba-tiba mereka telah diperangkap di satu lembah yang dikenali dengan lembah Hunain. Apabila orang-orang musyrikin Hawazin dan kabilah yang bergabung dengannya bersembunyi di celah-celah bukit yang mengelilingi lembah Hunain. Sebaik saja tentera Islam sampai di lembah itu, mereka menyerang tentera Islam dengan panah yang mengelilingi, yang mengepung mereka, menyebabkan puluhan ribu tentera Islam yang ramai itu bertempiaran, lari, lentang pukang. Hanyalah lebih kurang 100 orang saja yang bersama dengan Nabi SAW. Termasuk Nabi. Nabi menunjukkan keberaniannya sebagai seorang Rasul. Tak bergundur. Dan termasuklah sepupu Nabi. Iaitulah Sufyan. Sepupu Nabi, Sufyan Al-Harith. Sufyan Al-Harith. Sepupu yang kuat menentang Nabi di masa jahiliah. Yang masuk Islam, masa nak buka Mekah. Di mana Nabi tak tegur. Sufyan Al-Harith ni tak tegur. Kerana jahat sangat masa jahiliah. Setelah dia masuk Islam, Nabi terima. Tapi Nabi tak pandang ke muka dia. Kerana sepupu, Nabi marah sangat. Di antara yang tak lari ialah Sufyan Al-Harith. Dia tak lari dalam peristiwa Hunain. Bila Nabi tengok, dia tak lari. Lalu Nabi tengok, dia sungguh ni. Menunjukkan dia ni Islam sungguh. Dia termasuk yang tak lari. Lalu Nabi turun daripada barangnya dan bersabda, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak bohong. Yang tidak bohong. Yakni Nabi bersajuk dengan kata-kata yang memberi semangat, menyebut keturunan Abdul Muttalib yang tak lari di medan perang. Aku adalah Nabi yang tidak bohong. Lalu Nabi SAW menggenggam tanah dan melontar. Maka berlakulah pertolongan Allah yang memasukkan tanah-tanah itu ke dalam mata orang-orang musyrikin. Pertolongan secara mukjizat. Secara mukjizat berlaku menyebabkan berhentinya memanah. Lalu Nabi menyuruh bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang juga baru masuk Islam. Abbas yang terkenal dengan suara yang kuat memanggil bala tentera yang telah berundur tadi. Lalu mereka berpusing balik dan datang bersama dengan Nabi SAW. Lalu mereka menyerang balas dan menawan musuh dan mengejar musuh dan menawan harta rampasan perang yang banyak. Terdiri daripada binatang-binatang ternakan, unta-unta dan kambing-kambing yang dibawa oleh mereka dengan jumlah yang besar. Peristiwa Hunain adalah peristiwa yang mengajar orang Islam supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman kita pun banyak berlaku. Bila kita berasa begah, berasa bangga, berasa kuat sangat, gagah sangat, sehingga tak bertawakal pada Allah Ta'ala, lupa pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ajar kita. Ajar kita supaya kita sedar dan kita insaf.